Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam mekah di hati saya ucapkan kepada Tuan Moderator, barisan panel penilai, pensyarah pembimbing dan rakan seperjuangan serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPBB bagi kod kursus BMMB 1094 Kemahiran Bahasa Melayu, BMMB 1084 Asas Tata Bahasa Melayu dan BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada pelajar PPI SMP daripada Jabatan Bahasa Melayu dan telah dibimbing oleh Encik Muhaimi bin Suhaili, Encik Muhammad Izan bin Haji Yusof serta Dr. Abdul Karim bin Mansur. Ketiga-tiga kursus telah digabungkan secara interdisiplinari. Jadi di sini kami akan berkongsi pengalaman kami melalui interaksi kuliah dan juga tutorial, iaitu melalui kerja khusus gabungan ketiga-tiga kursus ini. Jadi ini merupakan CLO bagi BMB 1094. Seterusnya, ini merupakan CLO bagi BMB 1084. Dan yang terakhir, inilah CLO yang terdapat di dalam BMB 1074. Jadi, CLO inilah yang telah dipilih bagi tugasan kerja khusus ini. Jadi, saya akan merungkai CLO yang telah dipilih. Untuk BMB 1074. Untuk BMB 1074, kemahiran yang terdapat dalam CLO ini ialah menjelaskan dan pengetahuannya ialah asal-usul bahasa Melayu serta sejarah awal perkembangan bahasa Melayu. Seterusnya, bagi BMB 1084, kemahiran yang terdapat di dalam BMB 1084 ialah menilai dan pengetahuannya adalah pengetahuan asas mengenai sintaksis. Bagi CLO untuk kursus yang terakhir iaitu BMB 1094, kemahiran yang terdapat di dalam CLO yang telah dipilih adalah menunjukkan cara dan pengetahuannya adalah aktiviti kemahiran mendengar bahasa Melayu dan aktiviti kemahiran bertutur bahasa Melayu. Selepas membentangkan ketiga-tiga CLO tersebut, kami telah merungkai kemahiran dan pengetahuan. Kemudian, memindahkan pengetahuan tersebut menjadi konsep mikro-makro dan digarapkan untuk menghasilkan sebuah TBI. TBI adalah the big idea, iaitu idea utama. Jadi idea utama yang telah kami dapati untuk kursus ini adalah mengenali sejarah mendalami bahasa. Okay. Jadi selepas melakukan TBI, kami telah membuat soalan pencetus idea untuk mengembangkan lagi kerja khusus kami ini ke arah kerja khusus yang lebih baik. Berikut merupakan soalan-soalan pencetus idea. Jadi, tugasan yang telah diberikan mempunyai arahan. Seterusnya, kita beralih kepada model reka bentuk pembelajaran. Kita pergi kepada aspek yang pertama iaitu pemanfaatan digital. Kami menggunakan aplikasi Google Form untuk membuat penilaian terhadap hasil kerja yang telah kami lakukan. Seterusnya, menggunakan aplikasi Coursebase untuk membuatkan pembelajaran lebih bersifat interaktif dan dapat menarik minat ramai pelajar. Seterusnya, aplikasi digital YouTube. Kami percaya bahawa dengan YouTube ini kami dapat mendokumentasikan hasil pembelajaran kami dengan mudahnya dalam bentuk video dan dapat ditonton oleh umum. Seterusnya, kita pergi kepada aspek rakan pembelajaran. Jika kita lihat dalam gambar ini, kami telah bergabung dengan Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan. Dan kami telah meminta tips dan juga ceramah daripada pakar seperti gambar di atas. Kami telah meminta tips daripada Lokman Ghani atau dikenali sebagai Ayah Lok untuk mendapatkan pengalaman beliau. Seterusnya, kita pergi kepada aspek persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran penting untuk meningkatkan kemahiran sosial antara pelajar dan juga masyarakat. Jadi, kami telah melawat ke kompleks megalit Pengkalan Kempas yang terletak di Negeri Sembilan. Seterusnya, amalan pedagogi. Amalan pedagogi ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk membuat penlibatan dan motivasi dalam proses pembelajaran. Seterusnya, kita pergi kepada model pembelajaran murid.
kita pergi kepada aspek yang pertama iaitu perhubungan. Perhubungan ini melibatkan antara para pensyarah dan juga pelajar untuk menyiapkan sesuatu tugasan yang telah diberikan. Seterusnya kita pergi kepada aspek belajar cara belajar. Terdapat dua kaedah yang telah kami gunakan iaitu yang pertama kaedah pusat 3X. Pusat 3X ini membantu pelajar untuk membuat sesuatu tugasan secara sistematik. Dan seterusnya kaedah STARS. Kaedah STARS inilah yang kami gunakan sewaktu lawatan dan terutamanya apabila menggunakan konsep interdisciplinary. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan elemen kompetisi global 6C yang terdiri daripada 6 elemen iaitu karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Elemen KPBB yang terlibat, yang pertama komunikasi atau communication. Di sini kita dapat lihat pensyarah dan pelajar saling berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat di luar kelas dengan menggunakan aplikasi Telegram atau WhatsApp. Seterusnya, kolaboratif atau collaboration. Pelajar bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan sesuatu idea yang bernas berdasarkan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah. Dan yang terakhir, kreatif atau creativity. Pelajar dapat menjana idea yang lebih kreatif dan melaksanakan tindakan tersebut untuk menghasilkan sebuah inovasi yang berbentuk interaktif dengan menggunakan aplikasi CoSpace. Seterusnya, saya akan membentangkan elemen kerangka 3E iaitu engagement, penglibatan antara pensyarah dan pelajar, enhancement, peningkatan yang ditunjukkan, manakala extension, perluasan pengetahuan. Yang pertama, penglibatan pensyarah dengan menggunakan Google Docs sebagai bahan pengajar. Manakala bagi peningkatan enhancement, pelajar telah menggunakan Google Docs tersebut dan extension, pelajar telah menghasilkan RPH melalui Google Docs. Seterusnya, bagi engagement, penglibatan pensyarah memperkenalkan aplikasi CoSpace. Enhancement, peningkatannya, murid telah menghasilkan sebuah tugasan melalui aplikasi CoSpace dan extension, pelajar telah menghasilkan tugasan bahan pembelajaran melalui aplikasi CoSpace berdasarkan pusat 3EXT. Baiklah, seterusnya bukti produk yang dihasilkan dan pengetahuan baharu yang dapat daripada tugasan. Seterusnya adalah gabungan penghasilan produk ketiga-tiga kursus, iaitu pelajar dikehendaki menghasilkan satu video berkaitan sejarah perkembangan bahasa Melayu dengan memenuhi kriteria ketiga-tiga kursus tersebut. Seterusnya, pelajar menghasilkan Google Form untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar lain. Bagi kursus BMMB 1094, pelajar dikehendaki untuk membuat penulisan RPH dan bahan bantu mengajar seperti Plickers dan CoSpace. Dengan ini, pelajar dapat memenuhi pembelajaran era baharu iaitu dalam aplikasi digital. Seterusnya, bagi kursus BMMB 1084, pelajar diminta untuk menghasilkan slide pembentangan tata bahasa mengikut kreativiti. Dengan ini, pelajar dapat merangsang daya kreativiti dalam membina bahan bantu mengajar yang kreatif dan menarik. Dan yang terakhir, bagi kursus BMMB 1074, pelajar menghasilkan video untuk membuat kesimpulan dan menghasilkan e-portfolio. Ini melatih kemahiran berkomunikasi dalam diri pelajar dan menghasilkan portfolio dalam bentuk digital. Seterusnya, kelebihan atau faedah yang diperoleh daripada pelaksanaan KPBB ini ialah: pertama, pengenalan sejarah, mengetahui sejarah Pekalan Kempas dan mendalami sejarah perkembangan bahasa Melayu. Seterusnya, kemahiran digital dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi dalam bidang TNK. Seterusnya, dapat memupuk kemahiran insaniah dalam diri pelajar iaitu kemahiran berkomunikasi dan kemahiran bekerjasama dalam kumpulan.
Seterusnya, sepanjang melakukan KPBB, terdapat cabaran dan halangan yang dihadapi iaitu sumber di internet. Terdapat beberapa sumber daripada internet yang tidak dapat disahkan kesahihannya. Yang kedua, capaian internet yang tidak stabil bergantung kepada sesuatu tempat. Yang ketiga, penghasilan inovasi yang sukar. Sukar untuk menyiapkan tugasan inovasi kerana memerlukan kemahiran TMK yang tinggi dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir adalah cadangan penambahbaikan. Yang pertama, pelajar boleh mempelbagaikan sumber rujukan berkaitan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Yang kedua, merujuk pensyarah atau mereka yang lebih mahir berkaitan pembuatan inovasi dan digital. Seterusnya, yang terakhir, mempelajari dan mempelbagaikan penggunaan aplikasi digital dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.